Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Dr. Mahathir berkata Najib buat orang Melayu hilang rasa malu mencuri. 22 Ogos 2022 pukul 8.17 pagi diterbitkan di Malaysia Kini. Berita penuh. Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi melemparkan kritikan tajam terhadap seteru politiknya, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak yang disifatkannya sebagai individu yang paling berjaya menterbalikkan orang Melayu. Pengerusi pejuang itu mendakwa kejayaan terbesar Najib adalah menanam pendapat dalam kalangan orang Melayu untuk tidak malu meskipun mencuri. Katanya, dahulu orang Melayu memandang rendah kepada orang yang mencuri. Mereka amat malu jika ada ahli keluarga yang terlibat dengan jenayah, dengan mencuri dan sebagainya. Tetapi sekarang orang Melayu tidak lagi berasa malu. Apa nak malu? Najib menanam pendapat bahawa apa nak malu jika ia mencuri. Kata Mahathir lagi, dia bos. Bos boleh mencuri. Kalau bos tak malu kerana mencuri, orang Melayu pun tak perlu malu bila mencuri. Kata bekas Perdana Menteri itu dalam hantarannya di Facebook semalam. Akibatnya, kata ahli parlimen daripada Langkawi itu, ramai orang ketika ini tak tahu malu. Ada yang sampai cium tangan. Kenapa cium tangan? Boleh dapat duit, boleh dapat jawatan. Apa nak malu? Kalau tangan berbau najis, tak apa. Ada duit dalam najis. Terbongkok-bongkoklah nak cium tangan. Apa nak malu? Kalau tangan bersalut tahi tetapi ada duit, okeylah. Tak payah malu, sindirnya. Tambah ahli parlimen Langkawi itu lagi, dunia telah mentertawakan Malaysia dengan kelakuan yang memalukan. Katanya, inilah kejayaan Najib yang terbesar. Orang Melayu tak perlu malu. Terima duit yang dicuri tak malu. Minta duit free tak malu. Tak bayar hutang tak malu. Pilih pencuri perasuah banduan sebagai Perdana Menteri, okey, tak malu. Dunia ketawa negara Malaysia kerana tak malu dengan kelakuan yang memalu. Tak malu, katanya lagi. Najib yang juga adalah merupakan pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional kini dalam proses menyelesaikan rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan berhubung sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dalam kes SRC International Sdn Bhd. Semalam, bekas Perdana Menteri itu sekali lagi telah melafazkan sumpah menafikan penglibatannya dalam penyelewengan dana SRC. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda juga, kerana komen anda amatlah dihargai. Selamat Hari Kemerdekaan untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita cintai Malaysia kita jaga kedaulatan negara kita yang tercinta. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini berita amat penting, kamu jangan skip kerana ada maklumat yang amat-amat penting. Saya direct to the point supaya kamu tak bosan menunggu apa yang saya mau cakap ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Rafizi Ramli mengumumkan besok satu tarikh yang penting, besok hari yang penting untuk mengelakkan daripada bilis-bilis dijadikan kambing hitam oleh jerung-jerung di dalam skandal LCS. Akhirnya Rafizi bersedia untuk mendedahkan nama-nama ahli politik yang terlibat dalam skandal LCS esok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat Rafizi Ramli bakal mendedahkan
nama ahli politik yang terlibat dalam penyelewengan wang projek kapal tempur pesisir LCS pada Isnin besok, tuan-tuan dan puan-puan. Menurutnya, pendedahan itu boleh dibuat ekoran telah pun mempunyai bukti individu berkenaan terlibat dalam skandal tersebut. Katanya insyaAllah esok 22 hari bulan Ogos saya akan mendedahkan ahli politik yang terlibat dalam penyelewengan wang projek kapal LCS. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Rafizi, dia boleh dinamakan kerana bukti telah ada. Katanya menerusi hantaran di Facebook pada Ahad. Menurut Rafizi, keputusan untuk mendedahkan nama ahli politik tersebut dibuat bagi mengelakkan nama-nama besar yang didakwa terlibat dalam skandal tersebut terlepas daripada tindakan undang-undang. Katanya, saya membuat keputusan untuk menamakan ahli politik tersebut untuk mengelakkan beberapa bilis sahaja dikambing hitamkan, sedangkan jerung-jerung pula terlepas, katanya. Katanya dia berkata, hebahkan kepada seluruh rakyat Malaysia. #Ayu Malaysia, kita perangi mat-mat sakau yang merompak duit rakyat, katanya. Untuk makluman, Rafizi sebelum ini telah memulakan siri pendedahan berhubung isu projek LCS oleh Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dengan beberapa dakwaan, antaranya Boasted Naval Shipyard Sdn Bhd BNS telah menerima dokumen sebut harga daripada Naval Group, dahulu dikenali sebagai DCNS, sebelum surat lantikan LOA daripada Kerajaan Malaysia. Beliau turut mendakwa sebuah syarikat luar pesisir telah diwujudkan untuk memindahkan sejumlah sebanyak 192 juta ringgit Malaysia daripada projek pembinaan 6 kapal tempur pesisir LCS ke beberapa akaun luar negara yang tidak dapat dijejaki. Katanya, siasatan dalaman LCS mendapati Alizes Marine Limited yang ditubuhkan di Malta adalah antara syarikat luar pesisir yang banyak menerima bayaran bagi perkhidmatan pembekalan yang tidak wujud. Pada beberapa hari yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Rafizi Ramli telah mendedahkan bahawa memang ada skandal kewangan cuba mencuri wang daripada projek LCS dengan cara memindahkan, transferring duit kepada syarikat yang hampir sama namanya. Ini sama modus operandi dalam 1MDB. Menggunakan taktik yang sama, iaitu mentransfer wang kepada satu syarikat yang hampir sama, tetapi sebenarnya syarikat itu tidak wujud. Maksudnya tiada fungsi pun, tapi semata-mata hanya untuk membersihkan wang. Okey, jadi pastinya nama-nama yang kita nantikan. Nah, baru-baru ini Zahid Hamidi mendedahkan bahawa BN akan kalah kalau PRU diadakan lebih lewat. Mungkinkah ini maksud dia? BN boleh kalah kerana Rafizi dan orang-orang bijak di Malaysia yang tahu bagaimana untuk membuat siasatan akan mendedahkan banyak lagi skandal kewangan yang membabitkan ratusan juta, malah bilion ringgit Malaysia yang hilang begitu sahaja tanpa ada hasil yang seperti diharapkan. Kapal-kapal yang diharap sudah selesai, sudah siap, at least satu atau dua, satu pun tidak siap. Hanya 44% yang terbaik. Hampir siap pun tidak, separuh pun tidak. Tapi duit sudah dibayar berapa? 6 bilion. Daripada 9 bilion, 6 bilion sudah dibayar. Tapi satu pun tak ada lagi yang siap. Yang disebut-sebut di dalam kes skandal keuangan ini ada beberapa nama yang selalu disebut. Tapi belum tentu lagi nama mereka ini adalah nama yang akan disebut oleh Rafizi besok. Tapi nama-nama mereka sudah pun dikaitkan dengan perkara ini. Yang pertama adalah Zahid Hamidi, kedua Najib Razak, ketiga Hishamuddin Tun Hussein. Jadi seorang bekas Laksamana Panglima, orang besar dalam TLDM sudah pun didakwa pecah amanah jenayah. Jadi dia sudah out daripada senarai lah.
Apa yang Rafizi mau buat sekarang ini tuan-tuan dan perempuan, dia mau senaraikan nama-nama ahli politik. Adakah kita akan melihat nama ahli politik yang mengejutkan? Mungkinkah bekas Perdana Menteri dulu pun terlibat? Mungkinkah ada lagi ahli politik yang telah menerima? Adakah kali ini muncul lagi satu ledger seperti ledger dalam UKSB? Adakah ledger baru lagi? Kalau dulu ledger UKSB, Mahathir pun ada nama, walaupun bukan dia yang terima, tapi dinafikan. Anifah Aman dinafikan. Siapa lagi? Mahyadin Mayasin dinafikan. Siapa lagi? Khairi Jamaluddin dinafikan. Syafi Abdal dinafikan. Semua menafikan. Adakah kali ini akan ada ledger 2.0? Ataupun yang lebih penting lagi tuan-tuan dan perempuan, adakah ini akan menjadi 1MDB 2.0 yang menjadi penyebab kalahnya Barisan Nasional UMNO dalam pilihan raya ke-14 yang lalu? Kali ini PRU 15 tak lama lagi, boleh dijamin tak lama lagi, paling lama pun tahun depan. Adakah ini akan menjadi PRU 14 2.0? Setiap kali Rafizi buat pendedahan, pasti bergegar seluruh BN UMNO. Pendedahan yang dia buat bukan pendedahan yang kecil-kecil, tetapi pendedahan yang memang ada signifikan, yang memang boleh membuatkan kesan yang amat mendalam, boleh menyebabkan kekalahan teruk dan memalukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita tunggu besok siapakah senarai nama yang Rafizi sebut sebagai jerung-jerung. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye.